Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita menyambung perbincangan berkaitan dengan nama-nama lain bagi hari kiamat. Okey, pada minggu yang lalu saya telah menyebut sebahagian daripada nama-nama tersebut. Jadi untuk kali ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan menyambung nama seterusnya, iaitu nama lain bagi hari kiamat ialah At-Tammatul Kubra, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, yang bermaksud maka apabila datang hari yang bencananya amat besar. Jadi perkataan di dalam firmanullah At-Tammatul Kubra, iaitu bencana yang amat besar, merujuk kepada hari kiamat. Berkata Imam Al-Qurtubi, At-Tammah bermaksud yang unggul. Hari kiamat dinamakan At-Tammah kerana bencana hari kiamat lebih dahsyat daripada bencana-bencana yang lain. Jadi apa yang berlaku pada hari kiamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak dapat kita gambarkan dengan akal fikiran, melangkaui imajinasi kita. Dan pendapat lain juga ada mengatakan bahawa At-Tammah bererti ketika penduduk neraka dibawa ke neraka. Seterusnya, hari kiamat juga disebut sebagai Yaumal Hasrah, sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati iz qudiya amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah amaran, yakni wahai Muhammad, kepada umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan, iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing pada masa mereka, yakni yang ingkar di dunia ini, berada dalam kelalaian, serta mereka pula tidak mahu beriman. Jadi di sana, tuan-tuan, Yaumul Hasrah merujuk kepada hari kiamat. Jadi kita faham, tuan-tuan, daripada firman Allah tersebut, hari kiamat adalah hari manusia merasakan penyesalan yang amat besar. Orang-orang kafir khususnya, mereka menyesal kerana ketika mana mereka hidup di dunia dahulu, mereka tidak beriman dengan Islam. Dan di sana diceritakan, di dalam Al-Quran menceritakan penyesalan orang-orang kafir, di mana di dalam surah Al-An'am yang bermaksud, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan menghadap Allah, sehingga apabila hari kiamat datang secara mengejut kepada mereka, mereka berkata, aduhai, kesalnya kami atas apa yang sudah kami cuaikan di dalam dunia, sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Ingatlah amat buruk apa yang mereka pikulkan itu. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari kiamat juga dinamakan sebagai Al-Ghashiyah, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Yang bermaksud, sudahkah sampai kepadamu, yakni wahai Muhammad, perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi. Jadi tuan-tuan, syahidnya di sini ialah perkataan al-ghashiyah yang merujuk kepada hari kiamat. Hari kiamat dinamakan sebagai al-ghashiyah kerana pada hari itu suatu keadaan panik yang melanda umat manusia. Antara maknanya adalah orang-orang kafir dilanda dan dilitupi oleh seksaan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaghsyahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari azab itu menyelubungi mereka, yakni orang kafir, dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasalah kamu, yakni balasan apa yang kamu telah kerjakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, hari kiamat juga dinamakan sebagai Yaumul Khulud. Yaumul Khulud yang bermaksud hari yang abadi. Bersandarkan kepada firmanullah, udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud, yang bermaksud mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Hari ini adalah hari bermulanya kehidupan yang kekal. Di mana kita faham, tuan-tuan, selepas berlakunya kiamat, itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara, kehidupan yang kita gunakan untuk mencari bekalan di hari kemudian. Jadi di sana, tuan-tuan, ia dinamakan khulud kerana manusia kekal dan abadi. Dinamakan Yaumul Khulud kerana manusia telah memasuki tempat yang kekal abadi. Kekal abadi. Dengan maksud, tuan-tuan, orang-orang kafir akan kekal berada di dalam neraka Jahannam, manakala orang-orang yang beriman akan kekal berada di dalam syurga, akan memasuki syurga. Di sana juga ada nama lain bagi hari kiamat, iaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab iaitu hari perhitungan. Hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami sudah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Jadi tuan-tuan, di dalam firman Allah tersebut, Allah menamakan hari kiamat sebagai Yaumul Hisab. Kita dapat fahami bahawa hari kiamat juga dinamakan sebagai Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan. Kerana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menghisap hamba-hambanya. Di mana Imam Al-Qurtubi menyatakan hisab ialah Allah menghitung perbuatan-perbuatan makhluknya
sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala juga menghitung nikmatnya kepada mereka dan membandingkan perbuatan makhluk dan nikmat yang diterimanya. Maknanya Allah akan hisab sebanyak mana amal kebaikan yang dibuat. Amal, Allah akan menghitung nikmat yang diterima oleh hamba-Nya, dan juga Allah akan menghitung perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh hamba-Nya di atas muka bumi Allah. Natijahnya, setelah dihitung tuan-tuan, nikmat, keburukan yang dilakukan oleh hamba-Nya, lalu Allah akan membalas sesuai dengan amal yang dilakukan di atas dunia. Setelah hitung tuan-tuan, Allah akan memberi balasan kepada apa yang telah seorang hamba itu lakukan di atas dunia. Amal kebaikan tuan-tuan, amal kebaikan akan dibalas dengan nikmat daripada Allah, manakala amal keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah akan berbicara dengan setiap seorang antara kamu secara langsung tanpa perantaraan antaranya dan Allah. Maknanya tuan-tuan, kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan menghitung setiap amal kebajikan, amal kebaikan, begitu juga amal keburukan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di atas dunia. Dan seterusnya, tuan-tuan, hari kiamat juga dinamakan sebagai Al-Waqi'ah, iaitu peristiwa yang besar. Sebagaimana Allah menceritakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku hari kiamat itu. Hari kiamat itu. Imam Ibn Katsir berpendapat hari kiamat dinamakan sebagai Al-Waqi'ah kerana kejadian yang benar-benar terjadi dan wujud, untuk menegaskan bahawa hari kiamat ini benar-benar berlaku tuan-tuan. Waqa'a, perkataan waqi'ah itu berasal daripada perkataan waqa'a, iaitu kata kerja yang menerbitkan perkataan waqi'ah. Asalnya perkataan waqi'ah itu diambil daripada perkataan waqa'a, maka lahirlah perkataan al-waqi'ah yang bermakna terjadi dan wujud. Tuan. Jadi dengan nama-nama tersebut, tuan-tuan, banyak dapat memberi pengajaran kepada kita tentang kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari kiamat. Sesungguhnya tuan-tuan, dengan nama-nama tersebut sebenarnya dapat memberi keinsafan kepada kita, di mana peristiwa-peristiwa tersebut kita akan hadapinya. Jadi tuan-tuan, saya tangguh tazkirah kali ini berkaitan dengan hari-hari kiamat, dan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.